dia tangkap gambar. Video semua orang tengok. Orang dia sedekah, dia tangkap gambar. Video semua orang tengok, dia sedekah. Saya pernah jumpa dengan satu orang yang bersedekah ratus ribu. Orang ni kalau saya beritahu, semua orang Malaysia kenal. Subhanallah. Dan orang ni tuan-tuan, kalau dia mai ceramah, dia tulis tetap, dia tulis letak sekian-sekian ribu. Majoriti orang pandang serong dekat dia. Sampai satu hari saya aksiden 2018, dia mai ziarah. Manusia terkenal ni. Bukan Abid Liu tau. Sebab contoh yang saya nak buat ni ialah orang yang bersedekah ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Pendakwah dan ustaz ni dia ada pondok yang besar. Pondok dia cantik. Mewah pondok dia cantik. Dalam pondok dia ada anak yatim, dalam pondok dia ada orang miskin, dalam pondok dia ada ibu tunggal, dalam pondok dia ada orang-orang tua yang ditinggalkan anak-anak. Kesemua mereka ini dia bagi duit allowance bulanan. Dengan InDriver, tawar harga anda dan pilih harga anda suka. Anda boleh tawar tambang anda. Dan kesemua tanggungan bulanan itu datangnya daripada duit ceramah yang orang bayar kat dia. Yang dia charge, yang semua orang kata dia gila dunia, dia ustaz selebriti masuk TV dan sebagainya. Subhanallah. Satu syarikat percetakan datang jumpa saya, suruh saya karang. Sebab ustaz ni bila dia masyhur, dia tulis buku, orang beli, ratus-ratus ribu orang beli. Ada satu syarikat percetakan datang jumpa saya lepas saya aksiden tu, suruh saya karang buku, tulis. Sebab ramai orang akan beli, keuntungan dia sangat banyak, komisen dia sangat banyak. Kemudian saya pun bertanya, saya teringat pendakwah yang saya sebut tadi ni, dia juga ada mengarang beberapa buah buku. Lalu dia pun sebut, ustaz, pengarang tu kalau dia karang, komisen tu tak masuk kepada dia, terus masuk ke sekolah dia. Jutaan telah diinfakkan oleh beliau untuk agama Allah. Tapi berapa banyak yang orang salah sangka dengan dia. Sampai hari ni dia tak pernah sebut apa. Dia tak pernah sebut ke mana duit yang dia ambil tu. Untuk sekolah rupanya. Entah. Subhanallah. Sedekah yang disedekahkan oleh tangan kanan sehingga tidak diketahui oleh tangan kiri, yang bermaksud sedekah secara rahsia, tidak digembar-gemburkan kepada orang, sedekah inilah yang akan menyejukkan seseorang itu di dalam alam kubur dia. Yang ni kaitan sedekah dengan akhirat. Nombor satu. Tuan-tuan, alam barzakh itu gelap dan alam kubur itu sempit. Semua orang, dia wali kah, dia apakah, alam kubur itu sempit, alam kubur itu gelap. Dua, wajib. Kamu wali kah, kamu nabi kah, kamu ulama kah, kamu apakah, begitu alam barzakh. Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya sedekah adalah satu ibadat, kata Rasulullah, fungsinya menjauh dan menghilangkan kepanasan kubur daripada tuannya. Tadi saya sebut dua, ada satu lagi. Kubur itu sempit untuk semua orang. Kubur itu gelap gelita untuk semua orang. Dan kubur itu panas untuk semua orang. Yang melapangkan kubur itu adalah ibadah. Yang mencerahkan kubur itu adalah ibadah. Dan yang menjauhkan kepanasan kubur itu juga kata Rasulullah adalah ibadah. Dan ibadah itu namanya sedekah. Kena ada sedekah dan kena mula. Sesiapa yang belum pernah melihat keajaiban itu, carilah keajaiban tu. Mulalah bersedekah kerana Allah, bukan kerana mencari gandaan yang dijanjikan oleh Allah.
Dia betul niat, baru dia mai yang hadiah sampingan tu. Betul niat yang utama ialah untuk bersedekah kerana Allah. Nombor 2, nak ikut sunnah Rasulullah. Kenapa Nabi Allah redha, kenapa Nabi Allah sayang? Ini rahsia dia. Sebab bila Nabi bersedekah, Nabi tidak takutkan kefakiran. Dalam satu peperangan, nama dia Perang Hunain, zaman Rasulullah. Dalam Perang Hunain itu, tuan-tuan sekalian, umat Islam menang. Perang besar. Umat Islam menang. Jumlah harta yang diperolehi sangatlah banyak. Sehingga mencecah ratus-ratus ribu ekor kambing. Tuan-tuan bayang tengok. Kalau satu tentera Nabi bagi 10 ekor kambing pun cukup. Satu tentera. Nabi pun mula membahagi-bahagikan kambing yang banyak, unta, kambing, emas yang banyak daripada peperangan. Sebab orang Arab dulu nak bagi semangat berlawan, mereka akan bawa harta mereka dalam peperangan. Supaya tak lari daripada medan perang. Dalam Perang Hunain, dengan kabilah Hawazin yang besar, keseluruhan harta kabilah Hawazin dibawa keluar. Sebab tu terlampau banyak. Bila habis perang, Nabi pun bahagi. Kemudian, Nabi pun mula bergerak. Ada Arab-Arab Badui ni mai duk ikut Nabi. Tak dapat lagi. Pembahagian tak selesai lagi. Nabi pun berpaling melihat mereka. Nabi kata, "Atakhshawna alayyal bukhul?" Apakah kalian takut aku berlaku kedekut? Sebab ikut rapat. Tengok harta, tuan. Sebab ada yang Nabi berikan 100 ekor unta. 100 ekor unta ni hari ni, tuan-tuan, 700 ribu ringgit. Bukan 6 ribu. 700 ribu. Bila ramai duk ikut Rasulullah ni, duk tunggu bahagian masing-masing, mereka ada hak kerana mereka adalah prajurit. Waktu tu mujahid semua, yang askar yang bersama Rasulullah. Bila ikut rapat, Nabi pun paling dengan mereka. Nabi kata, "Kamu takut aku kedekut dan tak bahagikan kepada kalian harta ni kah?" Semua tunduk, tak kata. Nabi pun bersebut, "Fa wallahi, demi Allah, sekiranya kita semua memiliki binatang ternakan sebanyak bilangan pokok di negeri Tihamah." Tu dia, tuan-tuan. Sebanyak bilangan pokok di negeri Tihamah. Berapa bilion pokok, tuan-tuan? Bilion pokok. Nabi kata, seandainya kita dikurniakan oleh Allah binatang ternak ghanimah, rampasan perang yang menyamai bilangan pokok di negeri Tihamah, berapa bilion ekor tu, laqasamtuhu bainakum, kata Nabi, aku pasti akan bagi kepada kalian. Mesti bagi. Kamu jangan takut. Thummala, kemudian tidak akan. Nabi ulang lagi, tidak akan kamu mendapati aku kedekut, penakut dan penipu. Takkan kedekut, takkan takut dan takkan menipu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.